Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke dalam siaran dalam kelas kita, kelas KKQ tingkatan 2, kelas Taranum. Taranum hari ini kita akan belajar mengenai Taranum Nahwan. Okey, Taranum Nahwan. Kemudian di akhir sesi ini kita akan tengok beberapa air lagu dalam ayat-ayat yang kita akan belajar insya-Allah. Okey, baik. Mari kita mulakan kelas kita pada hari ini. Kita kenal dengan sejarah Taranum Nahwan dahulu. Okey, Taranum Nahwan dari segi bahasa dia adalah nama tempat, iaitu Hamazan. Dari segi bahasa, Nahwan ni adalah nama tempat bagi yang terletak di daerah Hamazan Parsi. Nama tempat lah Hamazan. Okey. So, pada istilah ilmu Taranum pula, Nahwan adalah nama bagi suatu jenis alunan yang dipopularkan oleh kori-kori daerah tersebut mengikut zuk, zap, zau, zau. Kalau kita panggil zuk, zuk. Zuk ni apa? Dia keinginan yang dia nak sangat. Dia dengar lagu dia rasa zuk. Baca Quran dia akan rasa zuk. Dia semayang baca Quran dia akan rasa zuk tu. Zuk tu dia macam feeling hati dia yang power lah. So Nahwan tu ada, kalau di segi bahasa, nama tempat dekat daerah Hamazan Parsi. Tapi dalam istilah Taranum, alunan suara lah yang dipopularkan oleh kori tempat tersebut. Tetapi untuk kita tahu lebih lanjut, kita tengok perkembangan dia kat negara Malaysia kita macam mana. Okey, diamalkan sekarang ialah hasil daripada ubah suaian oleh kori-kori Mesir. Okey, baik, ingat ni, kori-kori Mesir. Ingat, Nahwan walaupun dia dari Parsi, tapi siapa yang telah ubah suai dia? Kori-kori daripada Mesir. Okey, hingga kini penggunaan Taranum Nahwan ni amat tersedalah sekali. Mungkin disebabkan sifat kesederhanaan dia yang mampu memukau jiwa. Maksudnya air dia, bukan lagu, nada lagu dia orang suka, kena dengan jiwa, kena dengan kebanyakan suara orang ramai, iaitu dalam sederhana. Nanti kita tengoklah macam mana sederhana dia pun kalau sampai kat tinggi, dia boleh jadi tinggi juga kan. Okey. Zuk tadi adalah perkataan Arab yang masuk kecenderungan hati, kegemaran atau tabiat. Dia macam feel lah, dia akan rasa feel. Kecenderungan hati. Maksud saya kata, bila baca dia akan rasa feel. Feel betul lah dengar zuk, naik zuk. Okey, kita next. Okey, dalam konteks perkembangan negara tersebut, okey, kita dah tengok tadi daripada kori Mesir, tengok sifat-sifat Taranum Nahwan. Okey. Setiap Taranum, sebelum ni kita dah belajar Bayati dan Hijaz tingkatan 1. So, tingkatan 2 kita insya-Allah kita akan belajar Taranum Nahwan dengan Taranum Ros, insya-Allah Ros. Tingkatan 3 mungkin Sobah. Okey, mengenal sifat-sifat Taranum Nahwan. Okey. Yang pertama, gerak ringan dan berkesan. So, ringan dan berkesan. Berkesan tu macam mana? Berkesan lah. Berkesan, maksudnya ringan, berkesan dalam konteks ayat itu. So, berkesan pada hati, berkesan pada sebutan makhraj dan sebagainya. Okey, mempunyai kelembutan yang penuh bersopan. So, baca dia, ialah kita baca Quran kan penuh dengan sopan. Tapi bila dengan kita bawa lagu Nahwan ni, dia akan menyelahkan lagi kelembutan dan kesopanan tersebut. Okey, mempunyai kesederhanaan yang memikat jiwa. So, antara faktor utama Taranum Nahwan ni diterima oleh orang ramai adalah kesederhanaan dia yang memikat jiwa. Okey, maksudnya lagu dia sederhana tetapi orang syok nak dengar. Okey. Yang keempat, mempunyai kesesuaian dengan tabaqat yang sederhana. Seperti Ustaz dah cakap sebelum ni, kebanyakan orang biasa, orang awam, ataupun orang yang sedang belajar Quran atau Taranum macam kamu semua, mungkin antara lagu Taranum Nahwan ni adalah antara lagu yang paling mudah untuk kita ingat dan amalkan.
Sebab apa? Sesuai dengan taranum, dengan tabakat-tabakat yang sederhana. Okey, yang kelima, mempunyai kehalusan seni yang mengasyikkan. Yalah, kalau kita dah dapat bawa lagu taranum nahwan ni, siapa-siapa yang mendengar pasti akan rasa asyik. Kita sendiri pun akan rasa asyik. Man lam yataqanna bil Quran, laisa minna man lam yataqanna bil Quran. Maksudnya, tidaklah di golongan kami orang tu tidak mengalunkan Quran itu dengan kesedapan. Sedap tu macam mana? Itu subjektif lah. Dapat belajar taranum, lagi sedap. Tak belajar taranum, mujawad. Mujawad tu yang kita sedang belajar sekarang. Mujawad iaitu mujawad taranum yang selalu orang guna musabaqah. Iaitu taranum ketika pertandingan. Sedangkan kalau kita baca Quran biasa, kita akan guna taranum murattal. Sedar tak sedar, kadang-kadang kita terbawa taranum murattal Hijaz, Bayati, Nahwan dan sebagainya. Itu adalah taranum murattal. Semua orang mampu untuk bertaranum murattal. Untuk taranum mujawad perlukan dengan latihan yang banyak lah. Ustaz sendiri pun dalam proses untuk orang kata tajamkan lagi skill-skill untuk bertaranum. Dan lagi bila usia dah meningkat dewasa, suara semakin kasar dan sebagainya. Kamu suara halus lagi banyak kelebihan lah. Okey, dan yang keenam, mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon, iaitu doa dan ayat-ayat kisah dalam Quran atau penceritaan dalam Quran. So dalam nahwan ni, dia agak sesuai untuk guna dalam konteks ayat memohon berdoa. Rabbana hablana min azwajina, betul? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita boleh bawa ayat-ayat Quran yang dalam konteks doa pada Allah itu dengan lagu nahwan. Macam mana? Kita tengoklah. Dan ayat-ayat kisah dalam Al-Quran. Okey, baik. Itu antara, bukanlah itu adalah sifat-sifat taranum nahwan. Yang pertama, seulang, ringan dan berkesan. Kelembutan yang penuh kesopanan, kesederhanaan, kesesuaian dengan tabaqat yang sederhana, mempunyai kehalusan seni yang mengasyikkan, dan kesesuaian ayat ini digunakan untuk berdoa dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Okey, peranan taranum nahwan. Sifat dia lain. Peranan dia apa? Peranan dia yang pertama, tengok Ustaz dah highlight tu. Yang pertama, melembutkan bacaan Al-Quran. Kalau kita Al-Quran ni ada ayat yang tegang atau panas. So, bila kita baca dengan nahwan ni, dia akan boleh melembutkan bacaan tersebut. Dan yang kedua, menenangkan jiwa pembaca dan pendengar. Mestilah niat kita belajar taranum ni, yang pertamanya kita nak perbaiki bacaan. Kita nak mempersedapkan bacaan kita yang untuk siapa? Untuk kita lah. Terutamanya untuk kita selalu dengar. Dan orang lain pun sesama ambil manfaat. Dan yang ketiga, ayat kegembiraan macam tadi, permohonan doa dan cerita-cerita dalam Al-Quran. Ustaz berrokok dong, Ustaz berrokok. Saya nak tutup pintu. Dan yang terakhir, melahirkan kefasihan huruf dan melahirkan kemukjizatan Al-Quran. Okey, so yang pertama, Ustaz ulang balik, melembutkan bacaan Al-Quran, mampu menenangkan jiwa pembaca dan pendengar, memberi penyesuaian ayat kepada kegembiraan, permohonan, iaitu doa dan cerita-cerita dalam Quran, dan melahirkan kefasihan huruf, dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran. Okey, baik. Saya harap faham. Senang saja. So dalam memanah taranum kita akan tiga benda utama kita akan cek, iaitu maksud dan sejarahnya ringkas. Dan yang kedua, sifat dia. Dan yang ketiga, apa peranannya. Ada isi sifat, ada dalam peranan. Tapi tak semua sama. Yang sama, yang kita dah tengok dari tadi, adalah peranan dan sifat dalam konteks ayat. So ayat apa taranum nahwan dipakai? Kegembiraan, untuk memohon doa, dan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Okey, baik. So, inilah dia. Kita akan cuba try test suara kita. Nanti yang lain boleh, kita dalam keadaan recording. Nanti bila kamu sedang dengar ini, bila kamu
tengah mendengar, boleh try buat sekali lah. Okay. So, itulah dia antara tempat-tempat yang kita kena ambil perhatian untuk kita lakukan ayat ini dengan Taranum Nahwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun. Ya, Ustaz salah. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Okey, itu dia. Okey, tadi Ustaz masuk tak mana-mana tak? Okey. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Okey, itu antara ayat lagu. Semakin mahir seseorang tu dalam taranum, dia akan dapat buat getaran. Contoh biasa, was-sabiquna as-sabiquna ula. Okey. Bila semakin mahir, was-sabiquna sabiquna ula. Dia ada getaran dalam lontaran suara dia. Okey, tak apa, ini perlukan latihan. Teruskan. Kemudian harakat yang kedua, fi jannatin na'im. Sederhana ke Ustaz? Sederhana lah ni. Sederhana lah. Masih dalam keadaan sederhana. Fi jannatin na'im. Okey, dia ada dua kali serang, dua kali naik. Fi jannatin. Na tu, waktu dengung tu. Fi jannah. Okey, Ustaz dah sampai limitasi. Ustaz daripada pukul 11.30 tadi belajar taranum sobah. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa di esok hari. Yang dah lihat boleh tulis nama, komen dekat bawah YouTube ni untuk Ustaz ambil kehadiran. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.